إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dimuliakan ayahanda Tuan Imam yang saya hormati, ayahanda pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid yang hadir, yang saya muliakan lagi saya hormati ayah dan bonda saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah kerana di atas limpah kurnia serta inayah pertolongannya dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan kita, iaitulah salat fardu yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam yang barakah ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isya sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ini berlangsung, insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita masih lagi pada hadis yang ke-29 pada muka surat 329. Kita pada hari Isnin yang sudah kita dah baca sebahagian daripada hadis ini, insya-Allah kita sambung kembali. Bismillah. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, kataku, ya Rasulullah, khabarkanlah kepadaku dengan amal yang memasukkan aku ke syurga dan menjauhi aku dari neraka. Ia bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya
dari hal perkara yang besar, dan sesungguhnya amatlah mudah atas orang yang telah dimudahkan dia oleh Allah Ta'ala untuknya, iaitu engkau menyembah Allah, tiada engkau mempersekutukan dengan dia akan sesuatu, dan engkau mendirikan salat. Hadis ni kita dah baca pada hari Senin yang sudah. Kita sambung, dan mengeluarkan zakat dan puasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Kata Muadz bin Jabal minta kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi tentang apakah amal yang membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhi aku daripada neraka. Maka jawab Nabi, soalan kamu ni bukan soalan yang kecil, soalan kamu ni soalan yang besar. Amat mudah orang yang dimudahkan oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, iaitu menyembah Allah Ta'ala. Menyembah Allah Ta'ala, tiada engkau mempersekutukannya, yakni mentauhidkan dia. Dan yang kedua, engkau mendirikan salat. Amal yang kedua membolehkan kita masuk ke dalam syurga dan menjauhi kita daripada neraka ialah mendirikan salat. Dan yang seterusnya, mengeluarkan zakat. Zakat diwajibkan ke atas individu yang mencukupi qadar ataupun yang mencukupi nisab hartanya, maka diwajibkan kepadanya untuk mengeluarkan zakat, yang kita sebut sebagai haul. Maka bila mana harta kita mencukupi nisab, mencukupi haulnya, maka diwajibkan kita untuk dikenakan zakat. Zakat ni banyak, zakat harta, zakat perniagaan, zakat ternakan, ada banyak zakat pertanian. Di zakat ini adalah kewajipan. Apabila ditanya kepada Imam An-Nawawi tentang apakah yang dimaksudkan dengan zakat, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, yang dimaksudkan zakat ialah tathhirul mal, membersihkan harta. Itulah hikmah daripada diwajibkan kepada kita zakat. Untuk apa? Untuk menyucikan harta, membersihkan harta. Apa maksud membersihkan harta? Ibu dan ayah yang saya hormati, duit yang kita hasil, yang kita perolehi, bukanlah semua adalah hak milik mutlak kita kesemuanya, tidak. Hasil yang kita dapat, baik tahunan, baik bulanan, bukanlah 100% milik kita. Sebahagiannya adalah perlu dizakatkan. Tak kesemua harta kita adalah milik kita. Tak, sebahagian daripadanya perlu dizakatkan. Tak, jangan kita merasakan duit yang kita dapat, hasil tahunan, hasil bulanan yang kita dapat tu adalah hak milik kita mutlak. Tidak. Sebahagiannya perlu dizakatkan, dan ada sebahagian yang perlu kita sedekahkan. Sedekah ni maksudnya luaslah. Tak, sama ada kita sedekah dalam waktu pengajian, tak tabung yang berjalan, ataupun sedekah bila masuk masjid, nak sedekah buah dalam tabung, ataupun kita jalan-jalan jumpa satu orang susah, kita bagi duit ke dia, ataupun tengah kita makan, tiba-tiba kucing datang, dia minta makan kat kita. Itulah yang dikatakan bukanlah harta yang kita miliki tu keseluruhannya adalah hak milik kita, wajib dizakatkan. Tak, itu. Jadi zakat merupakan kewajipan bagi individu yang mencapai kadar hartanya, yang mencukupi nisabnya, yang mencukupi haulnya, maka diwajibkan ke atasnya untuk dikenakan zakat. Jadi zakat ni ada kiraannya. Saya kurang arif tentang bab zakat, tapi tuan-tuan, ibu ayah bolehlah tanya kepada pusat agihan zakat. Tak, kita sekarang ni mudah ada badan yang berautoriti yang boleh menguruskan zakat. Jadi segala permasalahan berkenaan dengan zakat boleh kita tanya kepada dia. Tak, itulah yang dimaksudkan. Tak, satu lagi, zakat yang barangkali mungkin kita lupa.
tapi dia merupakan kewajipan. Mungkin kita lupa. Kita duk ingat zakat fitrah yang duk bayar setiap kali bulan puasa tu. Ada satu lagi zakat yang mungkin kita lupa, iaitulah zakat simpanan. Zakat simpanan juga dikenakan pada bulanan gaji kita yang kita dapat. Tak, bagi yang kerja kerajaan, bagi yang kerja apa yang bergaji ni, dia dah apa? Bahagi siap-siap dah untuk apa nama ni, duit gajinya kepada zakat simpanan. Dia ada kiraannya. Tak, kiraannya saya kurang arif, boleh panggil orang zakat lah duk mai kira kat kita. Tak, tapi zakat itu wajib kita kena. Sebab tu kita kata tidaklah kesemua bulanan yang kita dapat tu hak milik kita, tidak. Sebahagiannya ataupun separuh daripadanya ataupun suku daripadanya adalah hak milik zakat. Jadi di situlah kita kena clear, siap-siap. Tak, sebab zakat ni bukan main-main. Tak, benda wajib. Bukan main-main, boleh buat benda mudah-mudah, tidak. Tak, benda wajib ni dia perlu tak kita selesaikan. Tak, sebelum kita pergi melangkah ke alam barzakh. Itulah cerita dia. Baik. Pada bulan sudah pada minggu sudah, hari Senin yang sudah, saya telah meninggalkan satu apa nama ni, kod kata, iaitu 3 perkara yang perlu disegerakan. Ada 3 benda yang perlu dipercepatkan. Ini mengikut apa yang disebut oleh baginda Nabi, dan saya ingat kita pun dah kongsi dah. 3 benda yang tak boleh dilengah-lengahkan, tak perlu dipercepatkan. Apa dia? Yang pertama, bila masuk waktu segera solat. Bila masuk waktu segera solatlah, sembahyang. Yang kedua, bila ada kematian segera kebumikan. Bila mana adanya kematian segera kebumikan. Jangan lengah-lengahkan, baik waktu solat, baik waktu ke bumi. Jangan kita lengah-lengahkan. Terutamanya dalam bab jenazah ni. Bayangkan 1 hari simpan pun sudah cukup penyiksaan terhadap jenazah tu. Kita segeralah tunaikan kewajipan kita, fardu kifayah kita terhadap jenazah. Biarlah adik-beradik hak jauh nak tunggu depa mai ke, hak dekat-dekat boleh tahan kira lagi, hak duduk jauh tu mengambil masa. Kesian ke jenazah tu. Jadi kita menghormati jenazah. Jadi cepat-cepatlah kita kebumikan. Takut timbul fitnah terhadap jenazah tu. Ada fitnah, takut timbul fitnah terhadap jenazah. Jadi adalah lebih elok kita kebumikan. Orang yang dah meninggal, selesai. Apa yang perlu kepada kita yang hidup ni, mendoakan kepada orang yang dah meninggal. Kita pun dapat berita khabar baru-baru ni, semalam ke hari ni, Fadil Ustaz Ahmad Muhammad Taib telah meninggal dunia. Hari ni ya, semalam. Jadi berita kematian yang kita terima, maka kita ucaplah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mendedekahkan suratul Fatihah kepada Al-Fadil, Tuan Guru kita yang mengajar kita, yang menyampaikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan Fadil Ustaz Ahmad di tempat yang baik, di kalangan para salihin, para awliya, para syuhada dan para nabi-nabi, insya-Allah. Jadi yang kedua, bila mana ada kematian segera kebumikan. Yang ketiga, perlu disegerakan, tak boleh tangguh. Apa dia? Bila sampai jodoh seseorang itu, cepat-cepatlah kahwinkan dia. Bila dah sampai jodoh, cepat-cepatlah kahwin. Jangan lengah-lengahkan. Kita orang mengaji, kita orang yang menuntut ilmu, jangan kita melengah-lengahkan perkahwinan orang lain. Bila mana anak kita ada orang berhajat untuk dipinangkan, maka kita permudahkan dan kita percepatkan. Jangan lambat-lambat. Berani sembang apa saya dah kahwin dah. Dulu tak kahwin tak berani lagi lah. Tapi cerita dia lagu tu lah. Itulah 3 benda yang perlu disegerakan. Kemudian amal yang membawa kita ke syurga dan menjauhkan kita daripada neraka ialah puasa bulan Ramadan.
Puasa ibu dan ayah yang saya hormati, puasa yang diwajibkan kepada kita ialah di bulan Ramadan. Puasa adalah amal ataupun perbuatan yang telah diwajibkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Antara syariat yang masih kekal sampailah sekarang sehinggalah kepada umat Nabi ialah syariat puasa. Ada banyak syariat yang telah dinasahkan, yang telah dimansuhkan. Tapi antara syariat yang masih kekal adalah puasa. Apa dalilnya? Dalil yang kita selalu baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Maksud kata, itulah syariat yang masih kekal daripada zaman Nabi yang sebelum ini lagi sampailah kepada Nabi Muhammad. Cumanya pelaksanaan syariat itu berbeza. Ada umat Nabi yang sebelum ini puasanya hanya diwajibkan pada satu bulan, satu hari sahaja diwajibkan. Ada pula satu minggu 2 kali yang diwajibkan. Ada pula hari ni puasa, besok tak puasa, lusa puasa, kemudian puasa, tak puasa. Maksud kata selang-seli. Jadi pelaksanaan syariat itu saja yang berbeza. Untuk umat Nabi Muhammad ni, syariat puasa yang diwajibkan hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Adapun bulan lain tak diwajibkan. Ya. Kalau nak puasa, dia jadi sunat. Puasa sunat yang kita boleh kerjakan antaranya ialah puasa Isnin dan Khamis. Macam hari ni kita boleh puasa Isnin dan Khamis. Ada orang tanya boleh tak lajak puasa hari Jumaat? Boleh, syarat dia kena puasa hari Isnin. Puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, baru boleh puasa hari Jumaat. Tapi kalau puasa Isnin tak puasa, Khamis puasa, Jumaat nak puasa, tak boleh lah. Dia syarat dia mesti puasa hari Isnin. Hari Khamis, hari Jumaat boleh. Kalau tak nak puasa hari Isnin, Khamis, nak selang-seli, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud lagu mana? Selang-seli. Hari Isnin puasa, hari Selasa tak puasa. Hari Rabu puasa pula, hari Khamis tak puasa. Jumaat puasa, Sabtu tak puasa. Ahad puasa, Isnin tak puasa. Begitulah, selang-seli. Itu namanya puasa Nabi Daud. Nanti pun boleh juga. Selang-seli kita buat pun boleh, tak ada masalah. Ada hari-hari tertentu untuk kita puasa pun boleh juga, tak jadi masalah. Puasa wajib bulan Ramadan. Ada satu lagi puasa yang wajib, iaitu puasa nazar. Bila bernazar puasa, maka wajib dia puasa untuk diri dia sahaja kerana dia bernazar. Nazar ni adalah ikatan janji dia dengan Allah Ta'ala. Mesti dia kena tunaikan. Jadi bila nazar, contoh kalau isteriku selamat bersalin, maka aku nak puasa 3 hari. Isteri selamat, baby hak lahir tu pun selamat, maka dia kena tunaikan nazarnya. Tunai nazar ni 3 hari tu pada bila-bila masa. 3 hari, dia tak sebut berturut-turut. Jadi asalkan 3 hari, cukup 3 hari, tak jadi masalah. Tapi kalau dia kata, kalau isteriku selamat bersalin, baby selamat, aku nak puasa 3 hari berturut-turut. Makna kata 3 hari turut-turut kena puasa. Tapi pilih-pilih mana-mana tarikh, mana-mana hari, tak jadi masalah. Sebab nazar ni perlu ditunaikan. Kerana dia ikatan janji dia dengan Allah Ta'ala. Mesti dia kena tunaikan. Itu kalau puasa nazar. Ibu dan ayah yang saya hormati, antara syarat seorang wali abdal, dia wali ni dia ada peringkat dah. Ibu dan ayah, wali ni, Masya Allah, wali ni kalau nak cerita tentang wali, doa dia makbul. Betul, cerita tentang wali ni memang cukup hebat. Kita nak sampai kepada tahap makam wali tu, wali hak paling tinggi namanya wali abdal nama dia. Hak tu hak paling tinggi sekali. Dia sebut dia kompong jadi. Tu dia punya makam wali ni. Wali ni siapa? Man awliyallah.
siapa dia wali Allah tu, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak ada takut siapa-siapa dan dia tak pernah berduka cita. Tak, itulah antara sifat wali yang Allah sebut dalam Quran. Tak, dia tak ada takut dengan siapa-siapa, hanya takut pada Allah Ta'ala saja. Tak, kemudian dia tak berduka cita, maksud kata dia tak bersedih dengan apa jua perkara, melainkan dalam hal yang tertentu, bila mana dia memikirkan dosanya. Tak, barulah dia bersedih. Lain daripada tu, dia tak bersedih langsung. Tak, putus cinta ke, apa nama lagi, tak dapat rezeki ke apa ke, dia tak bersedih. Tak, ni antara sifat wali. Jadi wali ini, macam mana nak kenal wali? Tak, cara nak kenal wali ini bukanlah satu benda yang cukup mudah. Sebab wali dia sendiri pun tak tahu bahawa dia tu wali. Kalau dia claim kata saya ni wali, dah tentu dia bukan wali. Tak, wali nikah ya. Kalau wali akad nikah tu betul lah. Tak, tapi kalau wali tu, tok wali kita panggil kan. Ni tok wali ni memang kadang orang yang wali ni pun dia tak sebut bahawa dia tu wali, kerana dia pun tak tahu yang dia tu wali. Tak, jadi masalah bila claim diri bahawa kata saya ni wali, dengan main-main dengan doa saya doa makbul kan, tak payah perlu angkat tangan, saya sebut ya, jadi tu tu makna kata wali itu bukanlah wali. Ada. Jadi makam antara nak sampai kepada tahap wali abdal ni, antaranya ialah puasa tak tinggal. Bukan sekadar puasa bulan Ramadan, puasa Isnin Khamis tu dah tentu dah. Itu antaranya. Puasa Isnin Khamis, kemudian ada masa dia puasa buka, puasa Nabi Daud, hari ni puasa, besok tak puasa, puasa tak puasa, macam tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahajud tak tinggal. Subhanallah. Tahajud ni dia jadi kewajipan buat dia. Sampai tahap begitu, tahajud ni bagi kita dia jadi sunat. Tapi bagi para wali ni, tahajud tu dia jadi wajib bagi dia. Kalau dia tinggal tahajud, seolah-olah satu dosa besar yang dia telah lakukan. Sampai tahap begitulah. Tu mana kata tahajud tak pernah tinggal. Kita terkejut banyak. Terkejut pasal bunyi alarm telefon. Satu. Terkejut yang kedua pasal bangkit pergi kencing tengah pagi hujan. Kan, bangkit 3 pagi dia terkejut, pergi kencing balik balik tempat tidur balik. Tu terkejut. Jadi itulah antara maqam wali. Jadi saya nak cerita bahawa puasa ni antara amalan yang cukup baik. Kerana dengan puasa kita dapat menahan nafsu. Dalam sebuah hadis Nabi, kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa in lam yastati' fa alayhi bisawm, fa innahu lahu wija, kata Nabi. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian orang muda-muda. Nabi sebut wahai orang muda, Nabi kata, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa daripada kalangan kamu mampu dari segi al-ba'ah. Al-ba'ah ni apa? Dua, zahir dengan batin, nafkah. Dari segi zahiriah dengan batiniah. Nabi kata siapa mampu nafkah zahir batin, Nabi kata apa? Fal yatazawwaj, maka kahwinlah. Nabi sebut, wahai sekalian orang muda, jika kamu dah cukup kemampuan, nafkah kamu mampu dari segi zahiriah dengan batiniah, maka kahwinlah, Nabi kata. Sebab apa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kerana dengan perkahwinan itu dapat merendahkan pandangan dan menjaga maruah. Tapi dengan baca takat tu, baca sampai habis. Fa illam yastati', kalau siapa tak mampu lagi. Maksud kata dari segi batiniah tu okey lah. Dari segi zahiriah tu dia tak apa nak mampu lagi. Fa alaihi bisawm, maka Nabi kata puasa.
Kalau siapa tak mampu lagi al-ba'ah tadi ni, maka Nabi kata puasa. Sebab apa? Fa innahu lahu wija. Kerana puasa itu menjadi perisai, menjadi pendinding. Maksud kata, dengan puasa kita dapat menahan nafsu kita. Kita dapat mengawal kehendak kita dengan berpuasa. Betul hebat kelebihan puasa ni. Dan kita pun sedia maklum, tak pernah lagi lah masuk dalam surat Habaq orang puasa mati kebelok. Tak ada. Tak, disebabkan dia mati, disebabkan puasa, tak pernah lagi. Tak, kerana puasa itu Nabi dah kata, puasa itu menyihatkan. Tak, puasa itu dapat menyihatkan tubuh badan, ya. Tak, selama 11 bulan perut kita ni dia kerja siang dan malam. Tak pernah berhenti. Tambah hak mana kaki ngunyah. Kan, dia ngunyah dia kerja dah. Tak, kalau dia tak dapat ngunyah tu, dia jadi guna tu. Ada. Kan? Ada orang tengok TV di rumah, dia nak kira ngunyah. Tak, ngunyah kacang ke? Tak. Kalau duduk dengan arwah tok saya dulu, dia rajin kunyah ni. Pinang, sirih pinang. Tak, sirih, dia kacip buah pinang, dia buh kapok, dia gulung-gulung, pong sumbat dalam mulut. Tak, duk mamah hak tu, duk mamah sampai keras lidah. Tu siapa hak rajin makan pinang sebut ar pun tak boleh. Pasal apa? Lidah keras. Pasal buah pinang tu kan kelak. Kan? Tak, satu lagi gobek. Gobek ni macam mana nak cerita? Dia ada satu letak dalam satu bulu, buh sirih tadi ni, buh dalam tu, duk gobek dah. Saya nak cerita pun tak reti, tapi orang panggil gobek. Kan, gobek tu dia jadi hancur makan. Manis tak tahu lah abang. Manis sirih tu. Kan? Ini kira ngunyahnya. 11 bulan perut ni bekerja, kilang tu duk bekerja tak pernah berhenti. Hanya sebulan saja dia berhenti berehat sat. Kan? Tu cerita dia. Itu kalau kata dia puasa bulan puasa ya. Tapi kalau puasa Isnin Khamis, maksud kata ada hari perut dia bekerja, ada hari perut dia rehat sat. Jadi kalau dari segi kesihatan, itu pun dah memberi kesihatan yang baik kepada tubuh badan kita dengan puasa ni. Tu antara kelebihan puasa, banyak lagi lah. Kemudian kata Nabi, mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Mengerjakan haji dalam satu hadis lain, Nabi kata wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Nabi kata dalam satu hadis yang lain, mengerjakan haji dengan qadar yang termampu untuk mengerjakannya. Haji, hukum asal haji adalah wajib bagi semua. Hukum asalnya. Tapi dia adalah satu lagi syarat, iaitu kemampuan. Kemampuan ini macam tadi, dari segi duit, dari segi fizikal, dari segi tubuh badan. Jadi bila ada kemampuan itu, maka diwajibkan dia untuk mengerjakan haji. Sekarang ni nak tunaikan haji tak boleh lagi lah. Tapi sebelum ni, tunaikan haji sekali pergi 20,000. Tapi nak pergi, nak kumpul duit sebanyak itu, mungkin mengambil masa yang lama. Senang, boh dalam tabung haji. Cukup tempoh nanti dia panggil, kita pergi ya. Baru-baru ni pergi lah tabung haji. Tanya, bila gak boleh saya pergi ni? Dia kata ikut kiraan ni umur cik lebih kurang dalam 85. Tu dia. Dia tanya cik umur berapa? Saya 28. Cik kena tunggulah umur 85, dia kata. Entah ada entah tidak kan. Kita pun tak tahu. Tunggu 85 baru boleh pergi. Tu dia lah. Tapi tengok dululah. Hak mana nama tu yang depa tak ada awal apa semua, nama kita skip lama-lama boleh pergi ya. Bukan kita doa supaya hak nama sebelum kita ni pergi awal. Kan? Bukan begitu. Maksud kata, kalau nak tunggu yang tu mungkin kita lambat sikit. Tapi kalau kita ada kemampuan untuk kita pergilah. Betul ibu ayah. Kalau kita pergi ke sana, sekali kita pergi, bohonglah kalau tak mau pergi kali yang kedua.
Tapi kali kedua, bohonglah kalau tak mau pergi lagi untuk kali yang ketiga. Tak, dia pergi sana sekali pun, dia membuatkan kita terasa rindu sangat-sangat nak pergi ke sana lagi. Betul tak? Tak, cukuplah saya dah pergi sekali dah. Dah tak mampulah nak pergi banyak kali dah, cukuplah sekali. Tak, kalau sekali itu hak yang dah boleh, selesailah. Hak yang wajib tu haji yang pertama. Kedua, ketiga, keempat tu dia jadi sunat. Tak, tapi ada, ni saya nak cerita, ada satu orang hamba Allah Ta'ala. Masa saya mengajar satu sekolah dulu, bukan sekolah kat kawasan ni, kawasan lain, dekat Teping sana lah. Nak sekolah rendah, saya mengajar sekolah rendah. Masa hari pendaftaran darjah 1, budak darjah 1, datang satu keluarga ni. Ayah dia dengan anak dia, mai bawa borang pendaftaran. Saya kena bahagian pendaftaran. Bawa borang pendaftaran. Saya tengok dekat borang pendaftaran tu Haji kurungan K, kemudian nama anak dia. Saya tanyalah, ni pakcik, ni Haji kurungan K ni apa benda? Setahu saya Lieutenant kurungan B. Maksud kata apa? Lieutenant bersara. Tak pernah lagi lah Haji HJ kurungan K. Tak pernah lagi lah. Dan yang kita selalu tengok Captain kurungan B. Maksud kata Captain bersara lah. Hak tu kita tahu lah. HJ kurungan K, nama anak dia lah. Muhammad Siddiq ke Sadiq kan nama, aku lebih kurang tu. Lepas tu dia tanya, ni pasal anak saya pergi haji. Dia kata, tu sebab saya letak Haji kurungan K tu, maksudnya haji kecil. Haji kurungan K, nama anak dia bin HJ titik HJ titik HJ, nama dia. Betul tak apa saya tanya HJ kurungan K, lepas tu nama anak dia bin HJ sampai 3 kali ni pasal apa? Dia kata saya pergi haji 3 kali, dia kata. Tu sebab saya kena bubuh dalam borang pendaftaran. Saya ingat dalam drama yang ada cerita tu, rupanya realiti pun ada. Betul. HJ 3 kali dia bubuh dalam tu. Betul. Kalau saya tanya dia, kalau haji pergi haji 10 kali, nak tulis haji 10 kali dalam tu, hang kena tulis ya. Tu dia saya kata, saya tak pernah jumpa lagi orang macam ni. Kan? 3 kali dia pernah pergi haji, dia tulis 3 kali. Kan? Betul, dia ada cerita lah. Saya pernah pergi ke Jabatan Pendaftaran JPN untuk masukkan HJ tu dalam IC saya. Mereka tak bagi, mereka kata. Betul, dalam hati saya kata, betul, saya apa? Kerja apa dia? Saya tak ingat dia kerja apa. Betul, saya tanya dia, memanglah kalau orang hak ada datuk ke apa, dia tak boleh bubuh dalam IC. IC mana boleh bubuh nama ada pangkat, tak boleh. Nama kita ya. Kan, minta pi lah rayuan lagu mana pun tetap tak boleh masuk HJ ke apa ke dalam tu, tak boleh. Nak, tapi sebab dia kata dia tengah duk fight sekarang ni nak masukkan HJ dalam IC dia. Saya kata Masya Allah. Kan, ada juga orang dia lagu ni, tapi sebab dia hantar anak dia main sekolah tu, tak apa. Kan, betul dia pesan kat saya, Ustaz tolong beritahu kat kawan-kawan dia, tolong panggil dekat anak saya ni Haji kecil lah, bukan bagi nama anak dia. Macam tu pula dia pesan ke kita. Kan, dia suruh pesan. Dia suruh pesan kat kawan-kawan dia. Dia kata jangan panggil nama dia Sadiq kot, tak silap saya. Bukan Sadiq Don Muar tu. Tu lain. Apa, Sadiq ke Sidik, tak silap saya nama anak dia. Jangan panggil nama anak dia. Dia kata panggil Haji kecil. Tak apa, nanti saya beritahu, saya pun malas nak layan. Tak, tapi nak cerita kata ada juga ni macam tu. Kita pergi haji bukanlah seumpama itu. Niat kita kerana nak dapatkan itu, kita dapatlah yang tu. Tapi kita tak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatlah gelaran tu, orang boleh panggil, tapi nak dapat Hajjul Mabrur tu, bukan senang. Kan? Kalau dulu ibu dan ayah mesti tahu, orang dulu pergi haji naik apa? Naik tongkang, naik kapal laut tu, 3 bulan, 6 bulan belayak. Kalau sempat sampai, Alhamdulillah. Ada yang tak sempat, meninggal atas kapal pun ada.
Kan? Pergi naik tongkang, pi haji, naik kapal laut. 3 bulan sekali belayak, 6 bulan sekali belayak. Dah sampai buat manasik haji, naik balik kapal laut, belayak pula balik. Dah balik ke tanah air, haji yang jenis macam tu kita tengok macam mana. Bila disuruh buat tahlil, insya-Allah boleh buat. Bila suruh urui jenazah, insya-Allah boleh buat. Bila suruh baca telkin, insya-Allah boleh buat. Betul tak? Nak cerita kata betapa payahnya zaman itu. Saya mungkin ingat ayah-ayah saya di depan ni pernah kot naik kapal laut nak pergi menunaikan haji ke Mekah kan. Pergi ke Mekah naik kapal laut. Memang masya-Allah. Kalau balik tu serba-serbi lah boleh buat. Ni saya nak cerita pun tak syok lah. Tak apalah, bila lain kali lah kita cerita. Ada hak kaki bohong pun dah pergi haji dah. Balik bom juga. Duk kaki bohong, kaki cong. Kan? Kaki cong. Tapi orang kampung saya panggil bom, mat bom. Pasal apa? Kuat bohong, tak kuat bom. Tu cerita dia macam-macam depa. Macam itulah tunaikan haji. Jadi ini antara amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam syurga dan menjauhkan kita kepada neraka. Kemudian Nabi bersabda, "Tidakkah engkau suka aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan?" Ni ekstra. Muaz hanya tanya, apakah amalan yang membolehkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka? Nabi jawab hak tadi ni. Lepas daripada tu, Nabi tambah lagi ekstra. Nabi tambah lagi, hendak dah aku tunjukkan kepada kamu apakah pintu-pintu kebaikan itu? Maka jawab Nabi, puasa itu perisai, sedekah itu memadam kesalahan sebagaimana air yang memadam api, solat seseorang lelaki pada pertengahan malam. 3 ini adalah pintu-pintu kebaikan. Pintu ni maksud kata buat 3 ni, insya-Allah dia tengah berada di atas jalan kebaikan. Dia maksud kata permulaan dia nak mula buat baik. Bagi satu orang yang mula nak buat baik, buat 3 ni. Apa dia? Yang pertama, puasa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, solat di pertengahan malam, yakni qiyamul lail. Inilah pintu kebaikan. Nama pintu kebaikan ni maksud kata permulaan bagi satu orang nak buat baik. Bila mana satu orang yang nak melakukan kebaikan, dia nak berubah, nak menjadi yang lebih baik, maka laksanakanlah 3 ni. Puasa, kemudian sedekah, kemudian solat di pertengahan malam. Puasa insya-Allah kot boleh solat sedekah. Sedekah ni insya-Allah kita boleh solat tengah malam. Ibu dan ayah yang saya hormati, solat di tengahan malam ataupun kita sebut sebagai qiyam al-lail, bangun di pertengahan malam. Inilah antara amalan salafus salih, amalan para ulama kita yang terdahulu, yang tak pernah tinggal solat tahajud, yang tak pernah tinggal solat malam. Orang yang rajin solat malam ni, Allah akan nampakkan kesinaran di wajahnya. Allah akan tampakkan kesinaran wajahnya itu dengan sinar cahaya kerana dia bangun kerap, bangun di tengah malam. Nak bangun tengah malam ni, dia sebenarnya kalau bagi orang yang dah jadi kebiasaan, insya-Allah tak jadi masalah. Tak perlu letak alam pun dia boleh bangun. Tapi bagi seseorang yang mula nak start bangun tengah malam ni, ada beberapa petua yang membolehkan untuk kita bangun di tengah malam. Hak ni yang dikongsikan oleh guru kita Al-Fadlatul Syekh Nuruddin Al-Banjari. Syekh Nuruddin dia kongsikan beberapa petua kepada kita untuk kita bangun di tengah malam. Antaranya yang pertama ialah, yang pertama sekali, tidur awal. Tidur awal ni, tidur awal dengan niat untuk kita bangkit tahajud. Tidur awal ni, bagaimana yang dikatakan tidur awal? Tidur sebelum pukul 12.
yang dikatakan sebagai tidur awal. Lebih pukul 12 dah dikira lewat dah. Dari segi sains pun ada, saya kurang arif tentang yang tu. Tapi dari segi sains, orang yang tidur sebelum pukul 12 ni, insya-Allah dia telah mencukupi bilangan jam tidur tu. Dia lewat sejam kalau tak silap saya. Kalau tidur pukul 11, jaga pukul 4, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Kalau dia jaga pukul 4, dia telah berehat selama 6 jam. Kalau dia tidur sebelum pukul 12, maksud kata dia lajak sejam, dia tidur sebelum pukul 11 ni, sebelum pukul 12. Tak, dia punya kelebihan tu. Walaupun kita rasa rehat 4 jam, tapi sebenarnya kita dah rehat 5 jam. Tu maksud tidur sebelum pukul 12. Tapi waktu yang terbaik adalah waktu tidur yang terbaik untuk kita bangun tengah malam adalah pukul 10 malam. Hak tu paling terbaik lah. Tu kalau kita boleh dapat tidur pukul 10 malam, insya-Allah kita boleh bangkit pagi, insya-Allah. Satu. Nombor 2, dah tidur awal dah tapi duk lewat juga. Kan? Yang kedua, petua yang kedua, sebelum tidur minum air 1.5 liter. 1.5 liter sebelum tidur. 1.5 liter. Kalau tukar ke mililiter, nak gerakkan titik tu kan. 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Gerak titik tu bersamaan 1500 mililiter kan. Mililiter. Jadi 1500 mililiter tu bersamaan besar mana botol? Buah air mineral hak besar tu. Sebelum tidur togak ayat tu. Insya-Allah confirm bangun. Pasal apa? Pasal bangun kencing. Kan? Ni betul. Nak. Maksud kata sebelum tidur tibai hak tu dulu. Kalau boleh togaklah ayat sebanyak tu. Kan? Ayat banyak ni pun dah boleh bangun ci malam dah. Tak betah lagi kalau 1.5 liter tu. Tu antara petua untuk kita bangun di tengah malam. Insya-Allah dengan kita selalu permulaan. Jadi dah lama lepas tu dia jadi kebiasaan lah. Permulaan memanglah lagu tu memang susah, tapi dah lama-lama dia akan jadi mudah. Maksud kata ini adalah jalan kepada kebaikan, iaitulah puasa, kemudian sedekah, kemudian bangun di tengah malam. InsyaAllah sama-sama kita berazam untuk kita melakukan apa yang Nabi sebut dalam hadis ini. Kemudian Nabi pun baca surah As-Sajdah. Selepas ayat sejadah tu, ayat yang selepasnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji', sampailah yang terakhir. Jadi Nabi baca ayat itu untuk apa? Nabi baca ayat itu kenapa? Insya-Allah kita akan tafsirkan ayat surah As-Sajdah. Kalau tak silap saya, kalau tolong perbetul kalau saya salah, ayat yang ke-16. Sebab ayat sejadah ayat 15, betul? Kan? Ayat sejadah ayat 15. Maknanya tatajafa junubuhum ayat yang ke-16 kan. Jadi insya-Allah kita akan tafsirkan ayat yang ke-16 daripada surah As-Sajdah pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan. Tadi kita berhenti takat ni dulu dan kita sambung lagi insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini 19